Salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung tajuk berkenaan dengan Fadilatul Ta'lim, kelebihan mengajar. Kita telah pun selesai baca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan pada ini kita lanjutkan pada asar dalam muka surat 70. Wa ammal asaru, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fi darain amin. Wa ammal asaru, faqad qala Umaru radhiyallahu anhu, man haddatha hadisan fa'umila bihi falahu mislu ajri man amila dhalikal amal. Dalam terjemahannya disebutkan menurut asar, iaitu berkata Umar, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dia, barang siapa menceritakan suatu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperolehi oleh orang yang mengamalkannya. Ini asar ini menghampiri hadis Nabi SAW, man dala ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjuki orang lain pada suatu kebaikan, lalu orang yang ditunjuki itu mengamalkannya, maka kafa'ilihi, maka dia akan memperolehi pahala seperti mana orang yang mengamalkan kebaikan yang dia tunjuk itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang banyak, yakni orang ramai, nescaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu hatta ikan di dalam laut. Ini pun hampir maknanya tu juga disebut oleh hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang keluar menuntut ilmu, para ikan di lautan dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga akan mohon ampun untuk dia. Cuma di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menyebutkan kelebihan itu kepada orang yang mengajar. Cuma kita dapat simpulkan jika orang yang belajar dipohon keampunan oleh ikan-ikan di lautan, makhluk-makhluk Allah, semut dan sebagainya, apatah lagi orang yang mengajar. Berkata setengah ulama, orang berilmu itu masuk antara Allah dan makhluknya. Yakni mereka menjadi perantara di antara Allah dan makhluknya. Karena mereka mengajar manusia apa yang dikehendaki oleh Allah, perintah Allah. Ataupun mengajar manusia mengenal Allah, mengenal agama Allah, menyampaikan kepada manusia perintah Allah Ta'ala. Jadi maka mereka itu masuk di antara Allah dan makhluknya, menjadi wasitah, menjadi perantara di antara Allah dan makhluk-makhluk Allah. Maka hendaklah dia, yakni orang berilmu itu, memperhatikan bagaimana ia masuk, bagaimana ia menjadi perantara di antara dia dengan Allah Ta'ala. Dalam syarah Ihya Ulumuddin oleh Imam Murtada Az-Zabidi, yang dimaksud ini, kata dia, maka hendaklah dia, yakni orang berilmu itu, memperhatikan bagaimana ia masuk, mana ia berada
atau masuk untuk menjadi orang tengah itu, iaitu hendaklah dia selidiki hatinya. Hendaklah dia memerhatikan, yakni hendaklah dia menyelidiki hatinya. Hendaklah ia menjadi perantara dengan hati yang ikhlas dan menyampaikan yang benar tanpa menyembunyikan sebarang ilmu. Diriwayatkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu datang ke Asqalan. Asqalan itu menabil ain, Asqalani. Lalu ia berhenti pada satu tempat dan tiada orang menanyakan halnya. Wallahu alam, kalau lihat pada teks Arabnya, dia menyebutkan tidak ada orang yang menanyakan tentangnya. Menanyakan kepadanya. Bukan tentangnya, menanyakan kepadanya. Maksud menanyakan kepadanya itu ialah datang belajar kepadanya. Ruya anna Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah qadima Asqalana. Fama kasa, diriwayatkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri tiba di Asqalan dan dia tinggal di situ beberapa ketika. La yas'aluhu insanun. Namun tidak ada seorang pun datang bertanya kepada dia. Maknanya belajar. Bertanya soalan, bertanya agama, soalan tentang agama lah. Ataupun bertanya untuk belajar. Maka dia pun menyatakan, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Ini adalah negeri yang mati padanya ilmu. Bila tidak ada orang datang bertanya, tidak ada orang datang belajar, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri dia buat kesimpulan bahawasanya negeri ini adalah negeri yang mana yang tidak subur ilmu. Tradisi keilmuan di negeri ini tidak subur. Makna negeri yang mati di sini ilmu. Maka dia merasakan bahawa dia tidak sesuai. Maka bukan negeri yang baik untuk dia berada di situ. Jadi sebab itu dia mengambil keputusan untuk pindah, untuk keluar dari negeri tersebut. Cumanya yang menjadi tanda tanya di sini, kerana di awal itu dia sebut, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Allahu'alam, tuan-tuan sekalian. Kalau melihat dalam bahasa Arabnya, teks Arabnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, ukru li akhruja min hadzal balad. Ukru ni bahasa Arab iktara. Kalau korek ini dalam bahasa Arabnya ihfaru. Hafrun tu korek. Tapi kalau tengok dalam teks Arab ni, dia bukan ha, kaf. Iktara. Iktara ni adalah sewa. Sewakan untukku suatu kenderaan. Carilah kenderaan sewaan untukku. Mana dia minta supaya disiapkan. Mungkin khadam ni lah. Siapkanlah kenderaan. Termasuk dia panggil dalam syarah Ittihaf pun sama. Iktarauli. Iktarauli. Kamu sewakan untukku binatang kerana aku ingin berpindah keluar daripada negeri ini. Li akhruja min hadzal balad. Hadza baladun yamutu fihi al-ilmu. Untuk aku keluar daripada negeri ini kerana negeri ini adalah negeri yang mati ilmu. Wa inna qala dzalika, kata Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi, dia menyatakan demikian
India ni Sufyan As-Sawri menyatakan demikian kerana ingin menerangkan keutamaan mengajar dan kekekalan ilmu itu adalah dengan adanya pengajaran. Jadi bila dia berada dia orang alim, orang ada ilmu, kemudian tak ada orang mengaji, maka bagi dia tak perlu dia tinggal di situ. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kalau satu negeri itu tidak ada ta'lim, tidak berjalannya pengajaran, maka tidak akan kekal ilmu di negeri tersebut. Maka apabila suatu negeri itu tidak kekal ilmu, bermakna negeri itu adalah negeri yang mati. Ya, maknanya mati di sini, mati hati dia panggil. Sebagaimana kita sedia maklum, bahwasanya mati ini, manusia ni terdiri daripada dua, jiwa, raga. Mungkin raga mereka, tubuh mereka tidak mati, tapi jiwa mereka mati. Jadi sebab itu, bila jiwa mati, maka hilang barakah. Maka para alim ulama, mereka tidak akan duduk di negeri yang tidak ada barakah. Berkata Atha radhiyallahu anhu, rahimahullah, ini semua generasi tabi'in. Sayyidina Umar tadi sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat. Kemudian Atha. Berkata Atha radhiyallahu anhu, rahimahullah, ini tabi'in. Aku masuk ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab dan dia sedang menangis. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Dia menjawab, kerana tidak ada orang yang menanyakan sesuatu kepadaku. Sebab aku berada di sini tapi tidak ada. Dan tidak ada orang yang datang belajar. Ya. Laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Jadi dia simpulkan, mungkinlah dia menangis bukan menangis tentang dia lah. Mungkin dia menangis mengenangkan penduduk di sekitar itu. Tidak ada yang ingin belajar. Berkata setengah mereka, yakni sebahagian para ulama menyatakan, ataupun ada yang berkata, ulama itu lampu segala masa. Tuan-tuan dan puan tulis itu. Ulama itu ibarat pelita ataupun penyuluh lampu bagi segala zaman, sepanjang zaman. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperolehi nur daripadanya. Jadi sebab itu bila seorang alim ada ilmu, tapi dia tidak mengajar, bermakna dia tidak memberi cahaya kepada orang lain. Berkata Al-Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, kalau tidak adalah orang berilmu, nescaya jadilah manusia itu seperti haiwan. Artinya dengan mengajar, para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Jadi dengan adanya majlis ilmu, bermakna majlis itu ialah majlis untuk memanusiakan manusia. Untuk supaya manusia tidak menjadi haiwan. Karena itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita sayangkan Islam, sayangkan diri sendiri juga, kita pastikan dalam kampung kita, dalam taman kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, pastikan ada majlis ilmu. Mungkin kita tak mampu nak mengajar, kita carilah ustaz untuk mengajar. Karena kalau memang jiwa manusia ini akan rosak kalau tidak belajar, tidak mengaji. Dia akan rosak. Walaupun tubuhnya masih hidup, tapi jiwa. Sebagaimana kita selalu sebut, manusia ini jiwa dan raga. Raganya masih hidup, tapi jiwanya mati.
Bila jiwa mati, dia akan cenderung menjadi sebagaimana di tempat lain Imam Al-Ghazali dia ibaratkan juga jiwa manusia ini kalau tidak disemai dengan iman, dengan ilmu, dengan ketakwaan, tidak disucikan, maka dia boleh menjadi, mungkin sebutan yang agak kasar, tapi Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, Ihya ini juga, boleh menjadi jiwa babi ataupun jiwa anjing. Ya. Jiwa babi ini jiwa rakus dia panggil. Tidak kira halal haram. Asal sedap saja. Kalau jiwa anjing ini, dia menyalak, agresif. Ya, dia menyalak. Dia panggil, ya. Tidak ada tolak ansur. Dia tidak ada tolak ansur. Kalau bergaduh, cenderung. Ya. Kalau bergaduh, kadang-kadang merebut harta, menyebabkan kerana menuntut hak, lalu dia panggil putus silaturahim dan sebagainya. Jadi untuk menyelamat manusia ini menjadi, dan dalam Quran pula ada lagi binatang ternak. Binatang ternak ni dia baik, tapi yang dia fikirkan hanyalah makan, sekadar itulah, makan, minum, ya. Sampai masa dia nak, dia panggil nak berpasangan jantan betina demi kelangsungan zuriat dia, begitulah. Baik-baiklah, dia tak kacau orang, bahkan dia berkhidmat kepada manusia, beri makan kepada manusia, tapi dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal Allah Ta'ala. Jadi kita bukan binatang ternak pun, bukan kita ini. Apatah lagi kita tak nak menjadi anjing yang rakus, yang dipanggil agresif. Agresif tak bertempat, dia panggil tidak ada kesederhanaan. Dan begitu juga, lebih lagi kita tidak nak jiwa kita ni jiwa babi, khinzir, yang rakus. Jadi macam mana itu? Macam mana kita nak pastikan kita selamat daripada, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, daripada kehewanan ini, iaitu dengan ilmu. Berkata Akramah, ini tuan-tuan pindah, Ikrimah, bukan Akramah, Ikrimah. Ain, kaf, ra, min, ta. Memanglah nak baca Akramah pun boleh. Sebab dia tak ada baris. Tapi biasa para ulama akan baca Ikrimah. Berkata Ikrimah bahawa ilmu ini mempunyai harga. Lalu orang menanyakan, apakah harganya itu? Ilmu ini mempunyai nilai, mempunyai harga. Lalu orang bertanya, apakah harganya itu? Ikrimah menjawab, bahawa engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak mensia-siakannya. Itu makna kalau kamu nak mengajar, oleh kerana ilmu ni berharga, ajarlah orang yang sudi menerimanya. Ya, kalau dia belum bersedia untuk menerimanya, tak perlu. Sebab itu dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Sampaikanlah peringatan wahai Muhammad, in nafa'ati, in. Kata Imam Ibn Kathir, in itu adalah syartiyah. Tapi ada juga ulama mufassirin yang kata in itu takkid. Sebab itu mereka terjemahkan, wahai Muhammad SAW, berilah peringatan sesungguhnya. Peringatan itu memberi manfaat. Tapi dalam Ibn Kathir, dia kata in itu ialah syarat. Syartiyah. Berilah peringatan Muhammad sekiranya. Ya, sekiranya peringatan itu kamu lihat memberi guna. Kalau tidak, berhenti dulu. Tunggu dulu. Tak perlu kamu nak sibuk, susah payah untuk menyampaikan kepada orang yang tidak sudi mendengar. Karena ilmu itu satu yang sangat berharga. Termasuk peringatan. Dan tidak mensia-siakannya. Jadi kalau kita nak mengajar,
kata dia letakkanlah pada orang yang bagus membawanya, yakni bawanya untuk memikul ilmu itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam. Bila Allah Ta'ala dorong kita untuk belajar, kerana Allah Ta'ala tahu bahawasanya kita ni boleh mikul ilmu. Nah, kalau dia tahu kita ni memang tak sesuai dengan ilmu, maka dia tidak dorong kita untuk belajar. Mudah-mudahan begitulah. Kita doakan begitu, insyaAllah. Dan tidak mensia-siakannya. Nah, jadi bila kita dah dapat ilmu, jangan sia-siakan ilmu. Nah, kalau bila kita sia-siakan ilmu, seolah-olah bagi kita ilmu ni tak bernilai. Yang tidak bernilai. Ilmu sangat bernilai. Yang lebih bernilai daripada makanan dan sebagainya. Jika sekiranya kita manusia ini menyimpan makanan kerana kita nak makan, maka kita perlu menyedari bahawasanya kita ni sangat-sangat perlu beramal. Dan beramal dengan benar. Dan sangat-sangat kita perlu mengenal Allah dengan benar. Maka semua itu hanya kita akan peroleh dengan ilmu. Jadi simpanlah elok ilmu. Kalau perlu tulis, tulis. Perlu tulis, tulis. Kalau perlu tambah, tambah. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian. Tadi kita banyak sebut tokoh-tokoh. Contoh macam, sebab itu ulama-ulama dulu, bila dia belajar sesuatu, dia akan kembangkan. Dia akan buka. Dia anggap apa yang dia pelajari daripada guru itu hanyalah untuk mengambil kunci. Untuk mengambil kunci. Bagi dia membuka lebih banyak khazanah ilmu. Sebagai contoh, kita sebut tadi tokoh, berapa tokoh lah kita sebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sebut Sayyidina Umar. Kita sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita sebut Sufyan Ats-Tsauri. Kita sebut Atha. Kita sebut Imam Hasan Basri. Dan juga Ikrimah. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam Islam. Kalau ulama-ulama dulu dia belajar, dia mengaji, dia akan cari ni siapa Sayyidina Umar, siapa Ibnu Abbas, siapa Sufyan Ats-Tsauri, siapa Al-Hasan, siapa Ikrimah. Ya, dia akan tulis. Jadilah dia panggil daripada satu benda dia mengaji, guru buka untuk dia, dan selebihnya dia berdikari, dia cari, dia rujuk dalam kitab dan sebagainya. Ya. Kemudian berkata Yahya bin Mu'az, jumpa lagi seorang lagi pula, tokoh Yahya bin Mu'az. Anak sendiri pun tak sempat nak semak berita tentang mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan ada kesempatan semak insya-Allah. Ya. Ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW daripada bapa dan ibu mereka sendiri. Itu ulama. Ulama ini dia lebih kasih kepada umat Nabi Muhammad daripada bapa dan ibu mereka sendiri. Sebab itu mereka berkulumus mengajar orang Islam. Karena orang Islam ni adalah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu orang bertanya, bagaimana demikian itu? Yahya menjawab, sebabnya kerana bapa dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya, yakni menjaga umat daripada neraka akhirat. Jadi orang Islam, setiap orang Islam dia ada bapa dan ibu. Mana kita ni ada ibu. Ibu dan juga bapa. Ibu dan bapa kita ni menjaga kita daripada jangan kita ni susah di dunia. Sebab tu ibu kita menyusukan kita. Ayah kita bertunggu lumus mencari nafkah untuk menyarai kita sampai kita berdikari. Dan kemudian kita pun boleh hidup sendiri di dunia ini. Tapi selama beberapa tahun, hampir 20 tahun, kita dijaga oleh ibu kita, diuruskan kehidupan kita di rumah oleh mak ayah kita. Maka selamatlah kita di dunia. Tapi ulama menyampaikan ilmu kepada kita
Bermakna dia menjaga kita daripada kesengsaraan di akhirat nanti, dan akhirat lebih lama daripada dunia. Kehidupan akhirat lebih lama daripada dunia. Jadi seolah-olah tuan-tuan sekalian, kita ni ada dua pak. Satu pak raga, kita ada dua ibu bapa dia panggil. Satu ibu bapa bagi raga kita, tubuh kita, dan satu lagi ibu bapa bagi jiwa kita, iaitu ulama. Jadi ulama ni ibarat ayah dan ibu. Tengoklah kalau lelaki itu mana ayah lah. Kalau ustazah, perempuan itu ibu. Ibu yang menjaga, yang menyemai jiwa kita. Ini yang sonok baca kitab Ihya Ulumuddin ni, inilah. Kerana Imam Ghazali ni dia suka bawa, dia panggil, ungkapan-ungkapan hikmah daripada alim, ulama, tokoh-tokoh. Mereka memberi perumpamaan kepada kita supaya kita ni faham di mana nilainya. Dan kita baca sekarang ni dalam bab ilmu, mana di mana nilainya ilmu itu sendiri. Jadi alim ulama ni adalah bapa kita. Bapa dan ataupun ibu kita. Sebab itu kita kena hormat mereka sebagaimana kita menghormati ibu dan ayah kita, kerana jasa mereka sangat besar. Orang menyatakan, mana orang di sini, mana ada ulama yang berkata, permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengerjakan, dan kemudiannya menyiarkannya, ini menyampaikan. Ini pun penting tuan-tuan sekalian. Inilah cara kita nak mengaji, nak belajar. Kita tengok dalam teks Arabnya. Kata Imam Al-Ghazali, awalul ilmi as-samt. Maknanya senyap. Jadi sebab itu kita di depan guru kena banyak senyap daripada bercakap. Bila selesai majlis, guru buka soalan, baru kita bertanya. Tapi sayangnya orang hari ini kena banyak melihat kurang adab. Ada, bukan semualah. Ada di kalangan yang belajar khususnya dalam dirasah umumiyah. Mungkin kebetulan dia hadir itu, dia tak nak mengaji pun. Tapi kebetulan maghrib insya itu ada kuliah. Dia pun duduklah mengaji. Tapi sambil-sambil mengaji, dia tengok handset. Dia parti handset. Maka dia tidak, mungkin dia senyap-senyap, tapi dia tidak pergi kepada satu selepas ini, iaitu al-istima'. Awal ilmi as-samt. Awal ilmu adalah diam. Okey, itu yang pertama. Kemudian mendengar. Tuan-tuan kena tambah sikit itu. Mendengar dengan memberi perhatian. Kerana dalam bahasa Arab, as-sam'u lain daripada al-istima'. Di sini Imam Ghazali guna al-istima'. Al-istima', idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan kepada kamu Al-Quran, kata Allah, fastami'u. Allah Ta'ala tidak sebut fasma'u. Fastami'u. Mana fastami'u itu ialah dengar dengan teliti. Macam mana nak dengar dengan teliti ni? Mana di sana dalam surah Qaf, Allah Ta'ala sebut kaedah dia. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada demikian itu, yakni ayat-ayat Quran dalam surah Qaf ini, kata Allah, yang ayat-ayat yang dibawa dalam surah ini benar-benar sungguh-sungguh la dzikra, benar-benar terdapat peringatan. Untuk siapa? Kata Allah, liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki hati yang hidup, au alqa sam'a, ataupun dia mendedahkan pendengaran dia, wa huwa syahidun, dalam keadaan, dalam keadaan syahidun. Kata ulama, syahidun yakni hadirun. Jiwa dia, hati dia hadir sama dengan pendengaran dia. Itu makna al-istima'. Sebab itu bila kita mengaji ni, kena berikan sepenuh perhatian.
baru kita akan dapat ilmu. Ya, baru kita akan dapat ilmu, insya-Allah. Kemudian selepas itu, selepas istimak apa dia? Summal hifz, kemudian menghafal. Dan menghafal. Ulama guna bahasa ad-dhabit. Hafal ni ada dua. Dhabit ni ada dua. Dhabit sadri dan dhabit kitabi. Yang mampu tuan-tuan sekalian, hafal lah dengan sadr, dengan dada dia panggil. Hafal dengan, mana hafal dengan dada. Hafal lah. Tapi kalau tak mampu, sekurang-kurangnya dhabit kitabi, menghafal dengan tulisan. Tulis bagi elok. Kemudian simpan. Kemudian summal amal. Setelah itu beramal. Yang keberapa ni? As-samt, istimak, al-hifz. Yang keempat, al-amal, beramal. Yang perlu diamalkan, amalkan. Ada ilmu yang mana yang hanya untuk kita kenal. Kenal Allah, sifat Allah dan sebagainya. Dan ada untuk beramal. Yang beramal, kena beramal lah. Kemudian yang terakhir sekali, summa nashruhu, kemudian menyebarkannya, menyampaikannya. Jadi ada sebahagian kita kena kongsi. Kerana Nabi SAW pesan pada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kamu dengar daripada aku, walaupun satu ungkapan, satu kalimah. Jadi sambil-sambil, tuan-tuan sekalian, ada hadis yang boleh dikongsikan. Dan tapi kena faham elok-elok lah. Kalau nak kongsikan itu kena faham elok-elok. Dan sebab itu sebenarnya tuan-tuan sekalian, dia ada sesi tasmi'. Itu lagi baiklah. Mana tuan-tuan, sesi tasmi' ni contoh macam kita mengaji Ihya Ulumuddin ini, bila habis satu faqrah itu, tuan-tuan balik baca balik. Nanti guru akan buka satu sesi tasmi'. Dia tanya 2-3 soalan saja. Dia tanya untuk melihat apakah anak murid itu dia faham ataupun tidak. Itu dipanggil sesi tasmi'. Ada dipanggil mana dia tanya, contoh macam kita tanya, guru kan tanya, okey, cara belajar ada berapa? Jadi kalau anak murid ni dia faham, dia akan sebutlah ada 5 ustaz. Mula dengan senyap, kemudian dengar dengan teliti, ambil perhatian, kemudian menghafal ataupun mencatat, kemudian mengamal, kemudian menyampaikan. Jadi maknanya anak murid itu fahamlah. Sekadar itu saja. Jadi kalau tidak ada sisi tasmi' ni, bolehlah juga. Tapi cumanya kefahaman kita itu tak disemak oleh guru. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi sesi tasmi' ni diperlukan kalau seseorang itu dia nak jadi alim. Mana dia memang dia bercita-cita untuk mengajar, memang kena adalah sesi tasmi' itu supaya dia dapat memastikan ilmu itu adalah ilmu mana dia mendengar daripada guru itu, mendengar itu dia faham dengan baik. Lanjut lagi ya. Kemudian ada pula yang menyatakan, ada yang mengatakan, ajarilah ilmu kamu akan orang yang bodoh. Mana kalau kamu mendapati ada orang jahil, tolonglah ajarkan dia. Dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tidak tahu. Jadi kita ni dua lah. Ada ketikanya kalau kita diberi rezeki oleh Allah boleh mengajar. Ada ketika kita mengajar, kalau di sana ada orang jahil. Di sini terjemah bodoh, mana ada orang jahil, kamu kena ajar dia. Dan pada masa yang sama, kita kena belajar. Kerana di sana ada orang yang lebih alim daripada kita. Walaupun kita alim, jangan ingat bahawasanya kita perlu berhenti belajar. Tidak. Di sana akan ada orang lebih alim daripada kita yang perlu kita timba ilmu daripada dia. Maka bila engkau berbuat demikian, kata Imam Ghazali, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Jadi, tuan-tuan sekalian, seolah-olah Imam Ghazali, dia nak memberi satu pengalaman pada kita bahawasanya
seorang alim, seorang yang ada ilmu, termasuk tuan-tuan puan sendiri, kalau rajin mengajar, maka itu ibarat kita menghafal ilmu. Mengajar ilmu tu lagi banyak kita mengajar, yang pertama ilmu itu akan terjaga, dan yang keduanya akan bertambah. Allah Ta'ala akan tambah lagi. Sebab apa? Sebabnya zakatul ilmi at-ta'lim. Kata alim ulama, sedekah ilmu ni, bila orang tu mengajar, makna dia memberi zakat ataupun bersedekah. Dan setiap orang yang memberi sedekah, Allah janji akan mengganti dengan lebih baik. Setiap orang yang memberi sedekah. Orang ilmu, orang alim yang tak mengajar langsung, sama seperti orang yang ada harta yang tak bayar zakat. Orang alim yang dia banyak mengajar, mana ada setengah dia belajar mengajar minima dia panggil. Dia keluar, dia tunaikanlah hak. Itu seumpama orang yang ada harta, dia tunaikan sekadar zakat. Tapi kalau dia bersedekah dan sebagainya lagi banyaklah pahala dia. Jadi sama juga orang alim yang rajin mengajar, dia bukan saja mengeluarkan zakat, malah dia bersedekah. Dan zakat dan sedekah ini, di samping dia menyucikan kita, di samping itu juga memberi pahala berganda-ganda. Dan Allah Ta'ala janji dalam satu hadis, yang selalu orang sebut sedekah subuh. Tapi rasanya tak berapa tepat pengungkapan itu. Kerana yang dimaksud oleh hadis itu ialah malaikat mendoakan pada waktu subuh, tapi untuk satu hari itu. Mana kalau seseorang itu dia tak bersedekah langsung pada hari itu, makna baru dia tak dapat doa malaikat itu. Cuma malaikat itu berdoa pada waktu subuh. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilani. Itu hadis tu. Tidak ada satu hari pun yang mana hamba-hamba Allah bangun pada waktu pagi. Mana hamba-hamba Allah ni tak kira lah. Di Malaysia ke, di mana-mana ke. Tidak ada satu hari yang mana hamba-hamba Allah itu bangun pada waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang zilani, yang turun ke bumi. Allah Ta'ala suruh turun. Turun untuk apa itu? Fayaqulu ahaduhuma. Salah seorang daripada malaikat berdua ni, salah seorang daripada mereka ini berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pada hari ini, yang mengeluarkan zakat, yang bersedekah, yang memberi makan fakir miskin. Dan pada hari ini, berilah khalafan. Khalafan yakni ganti yang lebih baik untuk apa yang dia bagi itu. Jadi kalau pada hari itu, tak sebenarnya pagi-pagi buta tu tak. Mana sepanjang hari itu, kita ada memberi sesuatu, maka kita mendapat doa malaikat ini. Wa yaqulu akhar, dan seorang malaikat lagi pula dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya. Kata ulama, mumsikan di sini maknanya bakhilan. Yang berilah, ya Allah, kepada orang bakhil pada hari ini, talafan, kemusnahan bagi harta dia. Kemusnahan bagi hartanya. Jadi tuan-tuan sekalian, mana kalau kita rajin mengajar, kata ulama, kalau engkau buat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui. Jadi kalau kita, walaupun kita dah alim, tapi kita masih belajar daripada orang yang lebih alim daripada kita, maka kita tahulah, banyak ada lagi yang kita tak tahu. Tapi kalau kita berhenti belajar, maknanya kita tidak tahulah bahasanya kita ni ada lagi yang kita tidak tahu. Dan kalau engkau mengajar pula, engkau menghafal apa yang sudah engkau ketahui. Berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, mengenai mengajar dan belajar, dan aku berpendapat bahawa perkataan ini juga adalah hadis marfu'. Walaupun Muaz tidak mengangkat hadis ini kepada Rasulullah,
Tapi kata Imam Al-Ghazali, aku yakin bahwasanya hadis ini memang sampai kepada Rasulullah SAW. Yang dipanggil hadis marfu'. Hadis ini ada hadis marfu', ada hadis mauquf, dan ada hadis maqtu' dipanggil. Yang hadis marfu' iaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Mana para sahabat menyatakan qala Rasulullah bersabda. Ada juga tabi'in menyandarkan pada Rasulullah, maka dia jadi marfu', tak pada sama mursal pula, kerana terputus tengah. Dan mauquf pula iaitu ucapan sahabat, itu mauquf. Tidak disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada sahabat. Dan maqtu' pula ucapan yang disandarkan kepada tabi'in, itu dipanggil maqtu'. Tapi di sana kata ulama ada hadis mauquf tetapi mengambil hukum marfu'. Iaitu apabila apa yang disampaikan oleh sahabat itu sesuatu yang tak boleh dicelah oleh ijtihad. Contoh macam sahabat menyebutkan tentang syurga neraka. Jadi itu bukan boleh diijtihad oleh akal. Maka sudah tentu walaupun mereka tidak sandar kepada Nabi, maka sudah tentu dia sememangnya datang daripada Nabi. Kerana dia benda sama'iyat. Jadi walaupun mauquf, tapi hukumnya marfu'. Hukum marfu'. Jadi samalah di sini, kata Imam Ghazali, walaupun ungkapan yang akan disebut selepas ini disandar kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, tapi aku yakin, kata Imam Ghazali, bahwasanya dia adalah hadis marfu', yakni datang daripada Nabi SAW. Apa yang Mu'adz sebut? Pelajarilah ilmu. Maka mempelajarinya kerana Allah itu adalah taqwa. Menuntutnya itu adalah ibadah. Mengulang-ulanginya itu tasbih. Jadi sebab tu orang kita ni dia mengaji, dia tak suka ulang. Sebab bagi dia mengulangi ilmu ni bukan ibadat. Dia suka ulang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan kita kata tak baik. Tapi tuan-tuan ulang, tuan-tuan mengaji fiqh, ulang balik, ulang. Sampailah hadirlah hati. Allah dipanggil apa? Dhabit sadri dia panggil. Ulang hadis, dan ulang matan akidah dan sebagainya sampai sebati dalam jiwa. Itu kata Mu'adz bin Jabal, mengulang-ulanginya itu sama macam bertasbih. Membahaskannya itu jihad. Yang membahaskan itu dikira sebagai jihad. Mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah. Ini disebut tadilah. Tuan-tuan berkongsi dengan kawan-kawan hadis. Berkongsi contoh macam kita sebut banyak. Asar sahabat ini. Macam tuan-tuan bersedekah. Bersedekah pada orang lain. Memberinya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian. Dan kawan waktu kesepian. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan perhati orang yang kaki membaca ni, dia tak ada lah yang paling dia seronok daripada berkawan dengan buku. Kadang-kadang kita sendiri pun jadi tak seronok dengan dia. Bila dia ajak kita makan. Contohlah, tuan-tuan sekalian, dia ajak kita makan. Tapi pada masa yang sama, bila dia mai jumpa kita di kedai makan pun, dia bawa buku dia. Dia sembang dengan kita separuh. Dia belek buku dia separuh. Dia tak boleh duduk. Jadi kadang-kadang kita pun komen dia. Kamu ni nak sembang dengan saya ke kamu nak baca buku? Sebab kita pula tak rajin baca buku contohnya. Dan kita tak rasa nilai nikmat, dia panggil nikmat keseronokan membaca itu. Jadi sebab itu kena kadang-kadang sebab itu Islam menekankan kesederhanaan. Bila kita sama kawan-kawan ni kena beri penumpuan juga pada rakan-rakan. Tapi begitulah kadang-kadang tabiat orang berilmu, kerana di sini pun disebut
Dia panggil ilmu itu adalah teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat, bersabar waktu suka dan duka. Tuan-tuan tulis itu. Penasihat agar kita sentiasa bersabar dalam semua keadaan sama ada di waktu suka dan duka. Jadi kadang-kadang kita berheran. Selalunya kalau sabar ni waktu duka saja. Tapi tuan-tuan sebenarnya waktu suka pun kena sabar. Tidak nanti kita suka berlebihan. Kita akan suka berlebihan. Kita tak dapat kontrol jiwa. Maka ilmu tu akan kontrol kita. Ilmu akan kata kita, sabarlah kamu. Nanti Allah Ta'ala akan bagi ganti yang lebih baik. Waktu kita seronok pun, ilmu akan kata, jangan seronok sangat. Jangan terlalu seronok. Sebab itu tuan-tuan sekalian perhatikan. Kalau waktu menang, kita parti, orang yang tidak Islam ni dia sambut kemenangan itu dengan keseronokan yang melampau. Tapi dalam Quran, Allah Ta'ala mengajar Rasulullah, ketika berada di puncak kemenangan, Mekah telah ditawan, itu kira habislah. Puncak dah. Apa Allah Ta'ala didik Rasulullah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang kepada kamu pembukaan kota Mekah, dan kamu akan melihat manusia masuk Islam afwajan, gerombolan demi gerombolan macam ombak. Ombak datang bertali arus. Afwajan. Kalau dulu masuk seorang-seorang sembunyi-sembunyi, lepas pembukaan Mekah, satu kabilah datang, kami nak masuk Islam. Kemudian datang pula kampung tu, kami nak masuk Islam. Kerana Islam jadi kuat. Maka Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan muji Tuhanmu dan minta ampunlah. Bertasbihlah dengan muji Tuhanmu, minta ampunlah. Mana kalau nak kira seronoklah, terkinja-kinja, tentang selian, mana begitulah kita. Bukan tak boleh sederhana. Tapi yang pentingnya, bila kita dikurniakan kejayaan oleh Allah, maka lebih banyak kita perlu beribadat kepada Allah, bertasbih dan kena minta ampun. Menjadi menteri di tengah-tengah teman sejawat. Jadi kalau orang lain itu teman saja, tapi dia menteri. Dia menjadi menteri penasihat. Pada zaman dulu, menteri ni penasihat raja lah, menteri. Kerana dia ada dua jawatan, khalifah, yang kedua wazir dia panggil. Wazir itu khalifah, raja. Wazir itu menteri kepada khalifah. Pada zaman hari ini presiden dan juga perdana menteri. Kalau Malaysia ni agung dan juga perdana menteri. Dia ambil orang seorang keluarga di tengah orang asing. Jadi kalau kita berada di tengah asing, maka ilmu itu adalah keluarga kita. Ibarat menjadi keluarga kita. Dan sinar jalan ke syurga. Sinar jalan ke syurga. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan biasa baca kisah ikhwan muslimin, orang ikhwan yang kena penjara berbelas tahun, duduk dalam penjara untuk orang ikhwan ni sangat menyedihkan. Sangat mengazabkan. Mereka dipenjarakan di tempat yang sempit. Dipenjarakan dalam satu bilik itu yang sepatut duduk 10 orang, 30 orang duduk. Sehingga akan tidur pun perlu berganti-gantian. Kerana sebahagian tu nak kena berdiri. Kalau tidak, mana dia akan tidur atas kawan lain lah. Selama biasanya dalam 5-6 tahun sebelum dipindahkan kepada penjara yang lebih baik. Itu. Ini pengalaman yang dengar sendiri waktu di Mesir dulu. Ada seorang dia, nama dia pun, anda masih ingat nama dia cerita pengalaman dia. Dia dipenjarakan bersama dengan Syed Qutb. Dia seangkatan, mereka golongan pelajar, golongan aktivis pelajar yang diadili di mahkamah
bersama dengan gerombolan Syahid Syed Qutb. Syahid Syed Qutb dikenakan hukuman gantung, tapi mereka pelajar dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Kalau nak sebut nama tu boleh, tapi tak perlu sebut nama lah kalau tuan-tuan nak tanya tu, sebab dia sendiri pesan jangan sebut nama dia. Dan waktu nak duduk di Mesir dulu lah, ada kesempatan menziarahi dia. Waktu tu dia umur 20 tahun, waktu di mahkamah dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Waktu tu dia usia dalam 20 tahun lebih, maka dia kena penjara 20 tahun. Tapi tak sempat 20 tahun, dalam belasan tahun dia dibebaskan. Ya. Dia cerita begitulah, hidup dalam penjara. Tapi kami, kalau orang lain, ada yang jadi gila, mana ada yang penjenayah yang jadi gila dan sebagainya. Tapi kami diselamatkan oleh Allah. Minum, kata dia, tak pernah kami melihat air yang berwarna putih. Yang mana minum tu, tak tahulah air tu memang air mungkin air berkarat dan sebagainya. Itulah minuman kami. Kerana memang diharapkan mungkinlah mereka ni mati. Mati kerana sakit dan sebagainya. Tapi Allah tak lebih kesihatan dan sebagainya. Bila dia dalam sisa jawab tu ditanya kepada mereka, selama duduk dalam penjara itu, bertahun-tahun itu di penjara, kamu buat apa? Dia kata, itulah wa makaru wa makallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan perancangan tipu daya dan Allah juga mengadakan perancangan dia, dan perancangan Allah itu lebih baik. Dalam penjara itulah kami belajar, dia kata. Kami belajar. Dan Allah mentakdirkan tidak orang ikhwan ni dipenjarakan melainkan bersama dengan ulama. Contoh macam Syekh Al-Ghazali dipenjarakan. Kemudian Dr. Qardawi pun pernah dipenjarakan. Jadi mereka inilah dalam penjara itu mengajar. Sehingga kan kami merasakan habis. Ilmu tu habis dipelajari. Tak ada dah. Quran pun kami hafal 30 juzuk. Kemudian ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu hadis. Kerana orang Arab, dia ada Muslim. Kalau dia menjadi ulama, mana dia ulama sungguh lah. Kalau Al-Azhar ni, kalau tak hafal Quran 30 juzuk, dia tak akan dibagi sijil. Dia tak akan dibagi. Mana dia nak masuk, nak buat BA tu sendiri pun dia mesti hafal lah 30 juzuk. Hadis. Dan juga fiqh. Ikut kalau dia mazhab Syafi'i, dia akan mahir dalam matan, mana daripada sekecil-kecil sampai setinggi-tinggi. Dengan istimbat dan sebagainya. Jadi bila mereka dipenjarakan bersama ulama, mereka jadi ulama. Dan mereka menjadi ulama. Sampai ulama pun tak tahu nak ajak apa lagi, dah habis dah mengaji. Duduk dalam penjara itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini disebut. Maknanya, seorang keluarga di tengah orang asing. Yang mana dia tidak akan rasa terasing. Dia di penjara pun tak apa. Dia akan bersama dengan ilmu dia. Dia akan baca, dia akan belajar dan sebagainya. Itu tuan-tuan boleh baca lebih lanjut. Dia panggil kisah-kisah alim ulama. Kemudian dengan ilmu itu, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ada ustaz-ustaz kita yang dia tu mentahmah Imam Hasan al-Banna, Syekh Sayyid Hawa, mentahmah Ustaz Qardawi, mentahmah tokoh-tokoh ikhwan, dia memang termakan da'iyah ataupun racun daripada musuh Islam. Kerana tuan-tuan sekalian, orang yang tak jujur, dia tak akan diuji sampai sebegitu. Dalam hadis Nabi menyatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya'u
Summal amsal fa amsal. Orang yang paling hebat diuji oleh Allah adalah para Nabi. Kemudian orang yang bawah daripada Nabi, kemudian orang yang bawah daripada Nabi. Nah, ulama-ulama yang ada tuan-tuan sekalian, hanya sekadar mengajar, tuan-tuan sekalian, hanya sekadar mujahadah begitu begini, walaupun kita kata macam kita lah mengaji tasawuf dan sebagainya, dalam keadaan mudah semua sekali. Allah Ta'ala tak pernah uji kita. Cuba Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala kurung kita 10 hari saja. Apa akan jadi pada kita? Tapi mereka dikurung dengan zalim, dengan kezaliman. Bukan mereka penjenayah. Mereka nakkan pelaksanaan syariat Allah di Mesir. Dan kebetulan pada zaman itu, zaman paling hebat sekali itu, zaman Ibn Nasir itu ialah Ishtirakiyah. Ibn Nasir ini dia, walaupun dia Muslim, dan kita tak meragui lah. Dan kita tidak mengukur lebih daripada itu, dia Muslim. Dan insyaAllah Muslim ni maknanya kita mendoakan dia. Tapi dia Ishtirakiyah, fahaman sosialis. Yang bertemu dengan ikhwan yang berfahaman Islam dan sebagainya. Begitulah juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bayangkanlah. Rais Mursi baru ni. Dia merupakan presiden Mesir yang paling baik. Bahkan bukan dari Mesir yang paling baik. Dia, apa salah dia? Sehingga dijatuhkan. Dan kemudian dipenjarakan. Dan sebagainya. Adakah dia tu menyebarkan ajaran sesat yang tidak, tuan-tuan sekalian? Kerana pertemuan politik. Kerana di sana melibatkan kerajaan-kerajaan di dunia Arab yang melihat bahawa kalau berjaya percubaan ikhwan ini mewujudkan Mesir menjadi satu negara demokrasi yang rakyat memberi pilihan. Sebenarnya Islam nak begitulah Islam nak. Kerana Rasulullah sendiri hebat-hebat Rasulullah pun sewaktu dia hidup dia tidak ta'yinkan, dia tidak tentukan siapa khalifah. Walaupun dia nak memang Rasulullah dalam diri dia memang dia nak Abu Bakar jadi khalifah. Tapi dia tidak mau meninggalkan suatu sirah bahasanya pemerintahan dalam Islam ni adalah warisan, tidak. Syura. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Wa amrum syura bainahum. Urusan mereka itu mesti disyurakan. Sebab itu Nabi tak ta'yinkan. Dan sebab itu, pakar-pakar penalisis politik dia kata, kalaulah tradisi syura melantik pemimpin ni, syura itu dilanjutkan selepas yang Khulafaur Rasyidin, Malaysia tidak akan ada mana-mana kuasa yang boleh mengambil alih pemerintahan daripada Islam. Ya. Tapi sekarang ni orang Barat ambil itu. Syura itu dibuat dalam bentuk demokrasi. Dan sebab itu susah. Selagi mana orang Islam tak kembali kepada syura, yakinlah kita tak akan boleh mengatasi Eropah. Tak akan boleh mengatasi Eropah. Sebab itu ke depan lah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, salah satu buku dan juga kitab yang tuan-tuan kena baca. Kalau tidak kita ni akan hidup dengan orang panggil apa? Dalam alam, dipanggil alam khayalan, tidak praktikal. Ini macam kita baca kitab Ihya Ulumuddin ni, mana kita akan jumpa nanti Imam Ghazali akan tekankan sungguh-sungguh dalam bab apa? Dalam bab al-adat, kehidupan seharian. Bahasanya Islam ini mesti dibawa ke lapangan. Dan di sana Imam Ghazali ada dia panggil kitab dia tentang bab siasah. Jadi salah satu kitab yang memang tuan-tuan dan puan kena baca juga. Kena baca macam kita baca ini. Salah satu kitabnya ialah tentang siasah. Kena baca tentang kitab tentang siasah Islam ini. Mana supaya kehidupan kita ni kita boleh nampak. Sebab sebahagian kehidupan kita ni adalah mengambil berat tentang siapa yang nak merintah kita. Macam mana dia nak merintah kita. Kita nak pemimpin yang merintah macam mana. Dia kena merintah macam mana. Walaupun tak berlaku tapi kita sendiri kena tahu. Dan kita sendiri kena tuntut perkara itu. Tuan-tuan sekalian. Okay, balik pada ayat kita. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, inilah dia panggil kehebatan kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya dia ni, maknanya Imam Ghazali dia bawa ungkapan-ungkapan yang mana mengajar kita. Bukan memberi makan, bukan memberi ikan pada kita tak. Memberi kail pada kita. Ungkapan-ungkapan daripada ulama yang memberi, dia panggil apa, pancing pada kita, memberi apa kita sebut apa. Mana supaya kita ni boleh berdikari.
Macam mana kita nak meneruskan perjalanan ilmu kita selepas ini. Ilmu apa yang kita nak cari tu. Siapa di sini maknanya teman. Macam mana ilmu tu boleh menjadi teman pada hidup kita. Sama lagi. Dan sinar jalan ke syurga ni ilmu. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikannya mereka pemimpin, penghulu dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jadi tuan-tuan sekalian, tak perlu kita ni nak suar muka, nak menunjuk diri, nak suruh orang angkat kita, hormat kita, tak perlu. Tuan-tuan belajar saja. Isi, tambah ilmu. InsyaAllah dengan sendiri orang akan hormat kita. Dengan sendiri orang akan hormat kita. Diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Disapukan mereka dengan sayapnya. Malaikat menyapukan mereka dengan sayapnya. Kenapa tuan-tuan sekalian? Ana pun bila baca ni tanya, betul kata terjemahan ini? Malaikat menyapukan orang berilmu dengan sayap dia. Dan Ana pun tengok dalam sebab oleh Tengku Ismail Yaakob ni, dia orang alim. Dia jugalah yang menterjemahkan Al-Um dengan terjemahan yang sangat baik. Dan dia juga yang menterjemahkan Ihya Ulumuddin ni, terjemahan pun sangat baik. Jadi sebab tu kebanyakan baca terjemahan ini, jaranglah rujuk pada teks asal. Kecuali kalau kadang-kadang nampak macam tak boleh nak faham. Ataupun mungkinlah berbeza daripada pandangan kita dengan terjemahan dia, dan akan rujuk balik. Memang dalam teks asal pun begitu disebut. Dalam naskah bahasa Arabnya disebut targhabu al-malaikah fi khullatihim, malaikat dia panggil berminat untuk berkawan dengan mereka. Yang tu tuan-tuan kena sikitlah, wallahu alam, mungkin dia terjemah khullatihim tingkah laku. Tapi kalau tengok setakat yang fahamlah, khullatihim khalil makna teman, malaikat suka untuk berkawan dengan mereka. Jadi suka berkawan dengan mereka sebab apa? Sebab tingkah laku mereka tu, mencari ilmu. Kemudian wa bi ajnatiha tamsauhum. Betul lah sebagaimana diterjemah ni. Malaikat menyapu mereka dengan sayapnya. Maka timbul satu soalan. Kenapa malaikat menyapu mereka dengan sayap? Cuma kita tak perasan lah, kita duduk mengaji ni, malaikat duduk sapu kita dengan sayap. Maka Ana pun rujuk dalam syarah Imam Murtada Az-Zabidi. Kata Imam Murtada Az-Zabidi, malaikat menyapu mereka dengan sayapnya tabarrukan bihim. Kerana malaikat pun nak ambil berkat dengan mereka. Malaikat sendiri pun nak tumpang berkat dengan mereka. Itu ulasan daripada Al-Alamah Murtada Az-Zabidi dalam syarah daripada Ihya Ulumuddin, Ittihaf Sadat Al-Muttaqin. Seluruh yang basah dan yang kering. Mana yang makhluk Allah sama ada daun yang masih basah, masih kering, batu bata dan sebagainya, makhluk bernyawa. Karena ada ketika juga orang Arab ni kalau sebut basah tu makna bernyawa, masih bernyawa. Kalau kering tu makna sudah mati. Seluruh makhluk Allah sama ada yang hidup atau yang dah mati, yang bernyawa atau tak bernyawa, daun yang masih segar atau yang dah kering, meminta ampun akan dosa mereka. Hatta ikan dan binatang di lautan, binatang buas dan binatang jinak di daratan, langit dan bintang-bintang, semuanya memohon keampunan untuk mereka. Tengok nota kaki di bawah. Oleh kerana Imam Ghazali menyandarkan kepada Rasulullah, maka Imam Al-Iraqi dia menyemak, buat takhrij. Kata dia dirawikan oleh Abu Syekh Ibn Hibban dan Ibn Al-Barri
Ya, katanya tidak mempunyai isnad yang kuat. Maknanya dari segi sanad dhaif. Dan kita dah sebut dah bahasanya hadis dhaif ini bukan hadis palsu. Hadis dhaif ini perawi itu siqah dipercayai, cuma ada kelemahan dari segi dhabit, kadang dari segi dhabit ataupun mungkin dari segi sanadnya itu terputus dan sebagainya. Maka boleh diambil sebagai pengajaran. Hadis dhaif boleh diambil sebagai yang tiba dan juga pengajaran. Karena itu kehidupan hati dari kebutaan, ini ulasan Imam Ghazali. Karena itu kata Imam Ghazali, kehidupan hati dari kebutaan, untuk mengelakkan hati kita ni buta. Bila hati kita buta, maka akan menyebabkan hati mati. Kemudian sinar penglihatan dari kezaliman, sinar penglihatan daripada kezaliman, kerana untuk mengelakkan kita ni, makna supaya kita nampak jalan di mana bila kita nampak jalan yang menghalang kita daripada zalim. Zalim ni bukan, tuan-tuan kena ingat. Bila sebut zalim orang Melayu ni, dia gambar dalam kepala ni bila kita buat naya pada orang lain. Dalam Islam ni, asalkan saja kita buat benda yang tak sepatutnya, itu zalim. Dan zalim ni wad'u syai' fi ghairi mahallih. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Sebenarnya makan berlebihan tu pun kiranya zalim. Sepatutnya kita makan sederhana tapi kita makan lebih. Mana kita dah buat tak sepatutnya. Luas, zalim ni pengertian dia luas. Jadi bagaimana untuk kita nak buat sepatutnya? Memerlukan kepada ibsar, penglihatan. Penglihatan di sini, tuan-tuan tulis itu, iaitu mata hati. Okay? Jadi mata hati kita nampak, kalau yang ni kena buat begitu, ini kena buat begini. Ini berhenti setakat ini. Hatta marah pun tuan-tuan sekalian, mesti marah dengan adil, bukan marah dengan zalim. Jadi sebab tu kadang-kadang kita marah anak kita sampai keluar caci makian dan sebagainya. Memang dia berhak marah sebab dia tak sembahyang. Tapi bila kita kata kamu ni mana kita mengeluarkan ucapan-ucapan itu marah yang berlebihan, tidak adil lagi, mana zalim. Dan tenaga badan berkelemahan. Quwwatul abdan min dha'fi. Maknanya tuan-tuan sekalian, kekuatan tubuh tu berasal kepada ilmu juga. Sebab itu orang berilmu, orang alim ni kuat tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita perhati tengok dia ni tak letih ke mengajar. Kalau ulama-ulama di Yaman tuan-tuan sekalian, lepas subuh tu dia sembahyang subuh, dia berzikir seketika, sekejap saja dia berzikir, sekejap saja. Sebab tu dia akan mula mengajar. Anak murid itu bertali arus. Kumpulan pertama datang. Dan wallahu a'lam tuan-tuan sekalian, anda pernah mengaji dengan salah seorang guru zaman anda pergi dia main di Malaysia 3 bulan, lepas tu tiap tahun dia suruh anda pergi jumpa dia dia Hudaidah, duduk di Hudaidah. Tapi bila anda telefon 10 hari lah, ujung tahun, bulan 11 atau bulan 12, 10 hari, dia akan cuti, dia akan peruntukkan untuk anda dan juga rombongan anda. Kadang-kadang anda pergi 2 orang, lebih 3 orang saja. Dia akan peruntukkan 10 hari. Dia mengaji ni tuan-tuan sekalian. Bila duduk dengan dia suruh kita baca. Jadi sebagai contohnya, anda baca matan Abi Syuja'. Bacalah. Baca. Kalau kita tak tanya, dia tak ulas. Tak tanya, dia tak ulas. Macam kita baca ni lah, tuan-tuan sekalian ni. Kita baca ni sekadar untuk ambil faham ibarat Imam Ghazali. Kalau kita dah tuan-tuan boleh faham, tak perlu ulas lagi. Sebab tujuan baca kitab ni, ialah kita nak ambil ilmu daripada pengarang kitab tu. Nanti, kita nak baca kitab lain pula. Nanti kitab lain yang kedua kita baca itu akan menambah lagi lah. Tapi orang Melayu, dia tak suka cara tu. Orang Melayu, dia suka cara ustaz baca sebaris, kemudian ustaz hurai. Sampai kadang-kadang hurai pula panjang begitu. Mana kitab tak habis-habis. Tak habis-habis. Jadi sebab itu jangan tamak. Ini cara tuan-tuan nak mengaji. Bila tuan-tuan mengaji kitab yang paling kecil, sebaiknya mula daripada kitab paling kecil lah. Kalau fiqh contohnya, tuan-tuan mengaji Safinatun Najah.
Jangan tamak untuk mengetahui semua benda, tidak. Fokuskan untuk memahami ibarat dalam kitab yang nipis tu saja. Habis baca kitab Safinatun Najah, tuan tobik sikit-sikit saja. Dan ustaz pun sebolehnya dia tak boleh hurai panjang. Dia hanya hurai untuk memahami matan saja. Selepas itu akan pindah kepada matan yang lebih besar. Matan yang lebih besar itulah yang menambah kepada matan kecil itu yang belum ada. Ataupun kefahaman yang diperlukan begitu. Kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar. Bila selesai semua matan, tuan-tuan sekalian baca, maka tuan-tuan sudah lengkap ilmu yang sempurna. Ambil masa sikitlah. Jadi begitulah yang anda mengaji dengan Syekh Muhammad Amduh Sulaiman Al-Ahdal. Nah, hadis membaca depan dia. Bila kita tak tanya, makna dia andaikan kita faham. Jadi sebab itu kita baca, kita tak faham, kita tanya Syekh, yang ni maksud apa Syekh? Dia kata, ini maksud sekian. Okay. Kadang-kadang biasanya dia akan sebut begini. Dia kata maksud ini ada dalam matan minhaj, dalam bab sekian-sekian, dalam matan tu dia sebut sekian-sekian. Begitu. Jadi kita pun tandalah, oh ada dalam matan minhaj. Kalau kita rajin, kita balik di rumah, kita rujuk dalam matan minhaj, kita buatlah syarah kita sendiri di situ. Qala Syekh, Syekh berkata begitu. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bila tuan-tuan mengaji, bila-bila pun, ya, kalau tuan-tuan mengaji dengan anak pun macam tu. Sebab tu kita dah habis mata akidah, 8 kita habis semua. Ya, 8 mata akidah tu kita habis semua. Dalam berapa siri? Anda pun tak ingat dalam berapa puluh siri. Ya. Dan anda yakin tuan-tuan ikut semua matan itu? Kalau tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan ikut, betul tuan-tuan tak study balik, tak bertasbih dengan ilmu macam mana disebut awal tadi, ya, maka tuan-tuan mungkin lupa lah. Tapi kalau tuan-tuan mengaji matan tu, tuan-tuan ulang balik, baca balik. Nanti dalam sesi yang kedua, ada yang tuan-tuan kurang faham, tuan-tuan tanya balik, Ustaz, matan yang itu ni, ataupun yang kemarin kita mengaji itu, ada satu kalimah tu, saya tak jelas. Ustaz boleh ulang. Jadi maknanya kita berzikir dengan matan. Dan kita bertasbih dengan matan kita. Tuan-tuan mengaji, jangan tamak. Jangan tamak untuk mengetahui lebih daripada apa yang pengarang nak sampaikan. Takat itu saja. Kerana kita akan jumpa lagi kitab lain selepas ini. Cuma tuan-tuan sekalian, kitab Ihya Ulumuddin ini, wallahu a'lam tuan sekalian, untuk kitab subjek tasawuf, cukup dengan kitab ni. Dan anda bukan mengajak lah, tolong baca dekat tuan-tuan ni. Jangan tuan-tuan ingat, jangan tuan-tuan balik, tuan-tuan buat kesimpulan kata Ustaz Nan ni ulama sufi. Bukan tuan sekalian. Ulama sufi ni Imam Ghazali. Imam Ghazali. Dan anda cuba untuk faham saja. Faham dengan baik. Tu kita kena pakat macam tu. Jangan tuan-tuan buat kesimpulan kata orang kata apa, belum tuan-tuan sekalian, tak layak pun. Sebab kata orang lama, kalau tuan-tuan semalam pun anda dengar satu kuliah di YouTube lah, Syekh seorang ulama Syria, Syekh Hasan Al-Hindi, dia mengajar satu matan hakikat tasawuf. Dia kata seorang ulama sufi ni, dia kata nak jadi seorang ulama sufi ni tak cukup dengan ilmu saja. Dia mesti kukuh dengan warak, dia panggil. Bila tengok yang tu tuan-tuan sekalian, memang kita tahulah memang kita ni tak ada warak. Tak ada warak tuan-tuan sekalian. Sebab itu Syekh Said Hawa, tokoh-tokoh sufi, mereka tidak ada televisyen di rumah mereka. Tidak ada televisyen. Di rumah yang ada televisyen ini memang tak boleh warak. Memang tak boleh warak. Dalam televisyen itu, tuan-tuan sekalian, ada pendahan aurat. Walaupun di pagi-pagi tuan-tuan ikuti pagi-pagi. Ada apa tuan-tuan pagi-pagi itu? TV9, tanya ustaz dan sebagainya. Itu sejam. Lepas sejam tu, sebab itu ulama-ulama besar tuan-tuan sekalian, mereka tidak simpan TV di rumah mereka. Dia jadi syubhah pada mereka. Tapi banyak-banyak ustaz sekarang ni tuan-tuan kena terima lah hakikat. Nak buat macam mana begitulah. Jadi anda cuba untuk
faham, dan tuan-tuan akan letak tokoh sufi yang sebenarnya yang tuan-tuan, bila kita mengaji ni, kita cuba amalkan, kita cuba di samping mengaji juga dengan tok-tok guru lain dan sebagainya, maka tokoh sufi yang sebenarnya adalah Imam Al-Ghazali. Dan kita nak mengaji daripada dia. Kita nak ambil ilmu daripada dia dan memadai dengan kitab ini. Ihya Ulumuddin ni, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan tak mampu nak mengaji Ihya Ulumuddin ni, mungkin tak ada orang tolong baca, tuan-tuan cukup dengan kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali juga. Kitab yang pendek. Tapi dan kerana Ihya Ulumuddin lambat perjalanan dia agak lambat. Okey, tuan-tuan bersekalian, anda pun terlupa tengok jam. Rupanya dah 8.19. Tapi kita tak boleh berhenti, melainkan kita kena selesaikan satu fakrah ni. Selesai fakrah ni boleh kita habis. Tamat. Hari ni mungkin agak lama sikit. Dengan ilmu, kata Imam Ghazali, hamba Allah itu sampai ke tempat orang baik-baik. Jadi kita nak mencapai martabat apa saja. Dia ada al-anbiya, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Kita tak boleh bawah daripada as-salihin. Kita nak capai anbiya itu memang tak boleh. Tuan-tuan sekalian, kita hanya boleh jadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW. As-siddiqin pun rasa memang kita sukar. Asy-syuhada, kita medan perang pun tak pernah sampai. Maka tinggal satu je lagi, iaitu as-salihin. Yang lain tu kita cinta di mereka. Cinta anbiya, cinta as-siddiqin, cinta syuhada. Tapi kita kena letakkan diri kita pada martabat as-salihin. Tak ada lah bawah tu. Yang tidak lagi bawah itu, salihin. Jadi macam mana itu kata ulama? Dengan ilmu, sampai kita ke tempat orang baik dan derajat yang tinggi. Dengan ilmu. Memikirkan ilmu, seimbang dengan berpuasa. Tuan-tuan tulis itu. Berfikir ilmu ni, kalau tadi di awal tadi sebut apa, Imam Abu Darda, sahabat Nabi sebut, kata bertasbih dengan ilmu ni, seimbang dengan puasa. Macam kita berpuasa. Mengulanginya itu seimbang dengan mengejarkan solat. Mana ulang ilmu tu sama macam kita mengejarkan solat. Dengan ilmu, orang taat kepada Allah, beribadat, berjanji. Tuan-tuan tulis itu. Berjanji, berbaik, berjanji setia. Dengan ilmu lah, makna kita berjanji setia dengan Allah dan Rasul. Bertauhid kepada Allah dengan ilmu. Menjadi mulia pun dengan ilmu. Menjadi warak pun dengan ilmu. Jadi sebab itu orang yang warak tanpa ilmu ini, dia akan cenderung kepada, dipanggil tanattu', dipanggil berlebihan. Dan Nabi sebutlah hadis, halakal mutanatti'un, akan binasalah orang bertanattu'. Dia warak sampai dia tak tunaikan hak isteri, dia tak tunaikan anak-anak, dia tak tunaikan hak kawan-kawan, kenduri pun dia tak pi, tentang berselian, kawan-kawan ajak pun dia tak pi, manjang tak boleh. Padahal Nabi sebutlah hadis, hakul muslim al muslim khamsun. Hak seorang muslim atau muslim yang lain ada 5. Tapi dia terlalu warak. Sebab itu tuan-tuan berselian, orang warak kalau dia ada ilmu, walaupun dia puasa hari itu, bila kawan dia kata, saya nak belanja kamu hari ini, dia akan buka puasa. Dia akan buka puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan sekalian boleh diqadha. Nabi sendiri pun sebut, dia panggil, kamu puasa, kamu batalkan puasa. Al-Mutanafi, orang puasa sunat, dia pemilik diri dia sendiri. Dan dia, kalau dia boleh berbuka dan dia boleh berpuasa pada hari yang lain. Dan dengan ilmu menyambut silaturahim dan dengan ilmu mengetahui halal dan haram. Ilmu itu iman dan amal. Dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang berbahagia dan diharamkan kepada orang yang celaka. Tuan-tuan tulis itu. Dalam bahasa Quran hadis disebut as-sa'id, bahagia, iaitu ahli syurga. Asyaqi lawan sa'id, iaitu asyaqi, iaitu celaka, iaitu ahli neraka. Sebab itu kita sebut awal tadi, tuan-tuan sekalian. Bila Allah Ta'ala ilhamkan untuk mengaji, kerana Allah Ta'ala tahu bahawasanya kita ni boleh memikul ilmu. Kerana Allah Ta'ala tahu bahawasanya kita ni boleh memikul ilmu. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, belajarlah. Dan Imam Al-Ghazali sebut sini, diilhamkan ilmu kepada orang bahagia. Maknanya bila Allah Ta'ala ilhamkan kita untuk belajar, mana Allah Ta'ala nak kita itu menjadi ahli syurga, insya-Allah. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik. Selesai satu fasa tentang dalil Quran, hadis dan asar, tentang ta'lim, supaya ini akan masuk akal. Maknanya kehebatan
ilmu dari sudut dipanggil hujah-hujah akli ataupun rasional. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, ini lama sikit lah, hampir 1 jam setengah. Kita disiplin kita tu tak lebih sejam. InsyaAllah hari lain tak lebih sejam. Cuma hari ni sebab terlupa tengok jam. Terlupa tengok jam. Jadi sebab itu huraian tu dia jadi orang panggil apa, berlebihan lah. Selalu nak tengok jam. Bila akan bandingkan lah satu fasa tu dengan masa sejam tu. Jadi huraian tu kalau agak nak panjang tu kita skip kan. InsyaAllah tuan-tuan, setiap kali kita baca tu kita akan pastikan kita akan tidak berhenti tengah-tengah. Kita akan berhenti maknanya agak-agak memenuhi satu kita sebut apa, satu tajuk lah. Tajuk yang berkaitan tu kita berhenti insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Besok hari Sabtu ada kuliah subuh. Mungkin pagi Ahad lah. Pagi Ahad kita jumpa kembali insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.